4. Dan cerita yang saya nak bawa ni bukan cerita sekadar menyentuh tentang 4 orang ini. Kita akan bercakap tentang calon pilihan raya dalam konteks yang lebih luas. Dan tujuan saya bercakap ini bukanlah tujuannya untuk menghina peribadi calon-calon yang 4 ni, ataupun peribadi calon-calon yang melompat daripada mana-mana side sekalipun. Sebab bila kita berbicara soal pengkhianat dan pengkhianatan, kita bercakap soal perbuatan mereka. Kita tidak berbicara soal peribadi mereka. Kita tidak menafikan, insya-Allah, selagi mana mereka tidak menyalahi undang-undang, berkemungkinan peribadi individu sebagai pengkhianat dan pengkhianat yang pengkhianat dan juga yang melakukan pengkhianatan ini adalah individu yang baik. Kita tidak menafikan perkara tersebut. Kalau mereka tak baik, kenapa mereka jadi YB kan? Baik, mereka jadi penjenayah contohnya. Jadi secara umumnya kita ada yang kata mereka pengkhianat tapi mereka baik. Tak ada. Azmin tu pun baik, Zuraidah tu tuan-tuan sangat baik, Haniza Talha tu seorang yang sangat baik. Kita bukan bercakap soal peribadi. Ini bercakap soal prinsip. Soal pengkhianatan, soal strategi peperangan, soal strategi perjalanan kita. Okey. Now, apa yang berlaku tadi, Lim Guan Eng dan juga DAP telah menyatakan dalam satu press conference mereka menolak adun Pengkalan Batu yang bekas DAP itu, apa nama dia? Syahnizam, whatever lah nama dia, YB tu. Saya pun tak tahu nama dia. Yang orang panggil YB bab titit kan. Sebab dia ada sebut bab dalam Dewan Undangan Negeri kan. Mereka menolak dia sebagai calon PRN Negeri Melaka kali ini. Sebab sekarang ini seperti yang saya nyatakan hari itu, keempat-empat mereka menghadapi masalah dalam menentukan hala tuju politik mereka. Now, saya akan bercakap dalam konteks mereka dahulu, kemudian saya akan bercakap dalam konteks yang lebih luas. Now, apa yang berlaku keempat-empat mereka ni, sebab kalau siapa yang tak mengetahui, dua daripada mereka adalah bekas UMNO, YB UMNO yang melompat jadi bebas sehingga jatuhnya kerajaan. Seorang bersatu yang sebelum ini khianat dengan kerajaan Pakatan Harapan, masuk menyertai Perikatan Nasional, khianat sekali lagi, dan seorang ini adalah bebas yang sebelum ini adalah ahli parti DAP, ya kan, daripada Pengkalan Batu. So DAP daripada Pengkalan Batu. So akhirnya mereka melompat keluar, jatuh kerajaan Pakatan Harapan. Dua ni lompat jatuh kerajaan Pakatan Harapan, kemudian empat itu melompat jatuh kerajaan Perikatan Nasional. Now, isu dia, adakah two wrongs make a right? Itu persoalannya. Adakah buat dua benda yang salah maka itu jadi betul? Kalau dia melompat, dia saya sebut macam ni. Di dalam prinsip tidak ada istilah duality. Kau buat kat aku salah, aku buat kat kau tak apa. Tak ada istilah duality macam tu. Jangan kita mengambil sikap demikian, kerana itu akan mengelirukan prinsip. Prinsip tidak ada duality. What's wrong is wrong, what's right is right. Tidak ada istilah aku buat betul, engkau buat tak betul. Tak boleh macam tu. Jadi pengistilahan macam ni kita kena sedar. Dan bila mereka khianat kepada kita, kita panggil mereka pengkhianat. Tapi bila mereka khianat kepada orang sebelah, kita anggap mereka hero. Dan kita nak ambil mereka, kita nak angkat mereka jadi calon dan sebagainya. Now, saya tahu ada orang tak puas hati. Kenapa kau cakap kau ni ahli PKR? Kenapa ahli PKR tak boleh menyatakan pandangan ke? Ahli PKR, kalau kita dah masuk PKR, maka therefore kita tak boleh menyuarakan pandangan kita. Kita tak boleh bagi pandangan kita. Kita tak boleh bagi pendapat kita. Seolah-olah apa yang dinyatakan oleh pimpinan itu adalah maksum dan tidak boleh ditegur. Ni bukan pimpinan tak buat keputusan lagi, tapi saya menyatakan dulu pandangan saya. Dan kalau sekiranya pimpinan dah membuat keputusan berdasarkan apa saja ijtihad dan juga pandangan mereka, itu dah dibuat keputusan dan saya tak boleh nak kata apa. Tapi sebelum perkara ini diputuskan, maka ia adalah satu keadaan di mana kita boleh berbicara, berbincang dan juga membahaskan perkara ini. Itu yang kita kena sedar yang pertama. Now, daripada situ kita tahu bahawa semalam kecoh ada, not lah viral tapi tersebar jugalah video, gambar YB pengkhianat tu angkat tangan daripada bekas DAP tu kan. Kemudian dia angkat tangan, jap saya nak kena dia angkat tangan, kemudian bersama dengan program PKR pada waktu itu, seolah-olah telah menghantar signal bahawa mereka akan jadi calon PKR ataupun at least calon Pakatan Harapan. Kita kena tahu ada 28 kerusi DUN Melaka, di mana 8 ke 10 berkemungkinan 10 PKR akan bertanding, Parti Keadilan akan bertanding. Kemudian balance itu akan diambil oleh Amanah dan juga diambil oleh DAP.
Now, persoalan dia DAP dah tolak dah Nur Hizam ni, apa dia, whatever nama dia lah, YB ni, dia dah tolak. So, dia ke mana selepas ini? Adakah kita akan bagi dia laluan lagi? Ataupun kita akan kata, no more laluan kepada pengkhianat-pengkhianat ni. Enough is enough. Tapi bukankah mereka telah tarik sokongan sehingga jatuhnya Kerajaan Perikatan Nasional? Bukankah, atau UMNO, Syarikat Kerajaan Barisan, bukan Syarikat Kerajaan Barisan Nasional, bukankah itu yang lebih baik? Dia macam ni, tuan-tuan. Dia tarik sokongan itu atas dasar apa? Kita kena tanya soalan tu dulu. Dia tarik sokongan tu atas dasar apa? Adakah atas dasar dia benar-benar percaya kepada perjuangan kita? Dia benar-benar percaya kepada prinsip kita? Dia benar-benar percaya kepada apa yang kita perjuangkan? Ataupun atas dasar kerana dia tahu kalau dia terus bersama dengan tim yang satu lagi ni, dia tidak akan maju dalam dunia politik. Politik dia akan malap dan akan mati. Kalau dia berpegang kepada prinsip, kepada perjuangan, kepada jalan yang kita bawa ini, kenapa dia lompat in the first place? Kenapa dia khianat in the first place? Dan tersebar satu audio mirip dia dengan Jailani, bekas YB-PKR yang melompat, bercakap soal dana yang mungkin mereka perolehi. Persoalan yang kita timbulkan, kalau itu prinsip dia, prinsip adalah kepada dana, kepada kuasa, kepada pangkat, daripada kedudukan, maka apa gunanya kita nak ambil dia dalam perjalanan ini? Dan tuan-tuan, masa dia khianat itu, masa dia khianat kepada UMNO, adakah pengkhianatan mereka itu dia nak bagi kita berkuasa? Tak. Dia terus tolak ke depan Idris Harun sebagai calon Ketua Menteri Melaka, dan kita dengan senang hati dan seronok dan muka senyumnya kita terima. Kerana apa? Kerana kuasa, kerana kedudukan, kerana pangkat, kerana bakal nak jadi exco lagi. Kenapa? Kenapa seringkas itu dan secetek itu perjuangan yang kita kata perjuang tu? Kenapa seringkas itu? Jadi, bila kita gagal mentadbir dan gagal mengurus pengkhianat ni, tuan-tuan, maka kita juga akan gagal menjadi kerajaan yang kukuh. Sampai bila kita akan jadi macam ni? Tuan-tuan ingat, siapa di antara kita yang ahli-ahli PKR yang khianat sebelum ini? Antaranya Kamarudin Jaafar, bekas UMNO, Saifuddin Abdullah, bekas UMNO. Mereka melompat join kita, kemudian khianat, bersatu. Majoriti ahli-ahli bersatu ni adalah bekas-bekas UMNO yang kecewa, join kita, bersama kita, bentuk kerajaan, khianat. Majoriti mereka itu adalah itu. Dan akhirnya kita jatuh, kita marah. Kenapa? Sebab pada awal itu, perbincangan kita itu, penggabungan kita itu adalah satu permulaan yang salah. Dan kita tak belajar dari perkara ini. Saya selalu kata, kita boleh guna musuh untuk kalahkan musuh kita, tapi jangan sekali-kali guna musuh untuk bina kekuatan kita. Kita boleh guna musuh untuk kalahkan musuh kita, untuk jatuhkan musuh kita, untuk pincangkan musuh kita. Boleh dalam strategi, tapi jangan sekali-kali kita gunakan musuh untuk bina kekuatan kita. Kerana apabila musuh itu dijadikan tiang seri kepada kekuatan kita, sekali dia tarik, roboh habis. And this is what happening. Ini yang berlaku menyebabkan kita rasa macam kita rasa apa nak kata? Kita rasa tak apa, janji kita menang. Ya, janji kita menang. Lepas tu bila dah khianat, bila dah ada sabotaj, bila dia buat perkara yang kita tak suka, akhirnya dia meninggalkan nama buruk kepada siapa? Kepada kita. Kita yang dapat nama buruk. Kita yang dapat nama jahat. Kita tengok Mahathir buat dulu, orang tak sebut Mahathir. Orang sebut Pakatan Harapan. Orang sebut Lim Guan Eng. Orang sebut Anwar Ibrahim. Orang sebut Mat Sabu. Dia tak sebut Mahathir. Walhal yang buat cerita tu Mahathir. Yang buat cerita tu Bersatu. Mereka yang berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, yang buat onar kepada Pakatan Harapan, semuanya sudah masuk ke dalam kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional sekarang ini. Majority of them. Kalau tak masuk pun, dia berada di luar dalam parti yang lain dinamakan Pejuang. Tetapi yang disalahkan Pakatan Harapan. Sampai bila kita tak boleh belajar benda ni? Sampai bila kita tak nampak benda ni? Dalam peringkat paling awal pun, kalau kita kata peringkat paling awal pun, kalau kita lihat bagaimana perbincangan itu hanya kerana kita melihat segala-galanya dalam jangka masa dan kacamata yang pendek. Saya kata, tuan-tuan, sekarang ini semua ayat yang digunakan, menggelupur nak menghadapi pilihan raya. Saya kata kenapa menggelupur?
Kita dah tahu pilihan raya akan berlaku pada bila-bila masa. Saya dah cakap dah pilihan raya akan berlaku pada bila-bila masa. Cuma saya tak sangka lah pilihan raya negeri berlaku. Saya sebutkan PRU. Tapi irregardless lah whether it's negeri atau negara sebagainya, kita kena bersedia dengan pilihan raya. Kerana apa? Kerana kita rasa selesa dengan jawatan. Kita rasa selesa dengan kedudukan. Maka kita rasa tak perlu lagi kita bersedia untuk pilihan raya. Soalan saya mudah saja. Komunikasi kita dah siap belum? Penerangan kita cukup ke tidak? Strategi kita ampuh ke tidak? Itu soalan saya. Alah Is, kau cakap kau tak ada jawatan. Ya, sebab aku tak ada jawatan lah aku boleh cakap. Kalau aku ada jawatan, susah sikit aku nak cakap. Jadi persoalan ini kena dijawab oleh pimpinan kita. Jangan rasa cepat sangat koyak. Bila kita cakap cepat sangat koyak, kan? Alai Suhadi tu tak guna. Tak, kita cakap kalau saya nampak strategi penerangan komunikasi itu berjalan dan berkesan dengan baik, berjalan dengan baik, saya puji. Saya orang yang pertama akan puji. Tapi minta maaf, saya kata saya tak nampak. Saya tak nampak ketua penerangan itu sendiri sekarang ni bakal kononnya dengarnya nak bertanding di Dewan Undangan Negeri Melaka. Tapi penerangannya tentang apa? Ya tuan-tuan, kadang-kadang kita nak kejutkan anak kita bangun tidur ni, tak boleh kita panggil dengan suara yang lembut. Kalau suara lembut tak boleh, kita kena suara yang kasar, suara yang keras. Bukan kasar, tapi suara yang keras. Bukan sebab kita benci, tapi sebab kita sayang. Pilihan raya tak lama lagi. Yalah, siapa yang nak sibuk pergi nak challenge benda ni di mahkamah, Adli kata nak bawa benda ni mahkamah, challenge on procedure pasal pembubaran. Bolehlah nak try, tapi it's going to be just an academic punya discussion, perbincangan akademik saja. Selebih daripada itu dia tak akan pergi jauh. Trust me, dia tak akan pergi jauh. Dia hanya sekadar perbincangan akademik yang membincangkan tentang sama ada prosedur itu betul atau tidak pembubaran Dewan Undangan Negeri tempoh hari. Selain daripada itu, dia tak akan pergi ke mana. Dia tak akan pergi ke mana. Sebab itu kita kena faham. Oh, ada yang tulis musuh PKR adalah PAS. No, salah. Musuh PKR bukan semata-mata PAS. Kita kena faham tu. Musuh, kita sebut musuh ni tuan-tuan, jangan anggap musuh tu macam kita anggap penjenayah. Tak. Bila kita kata musuh itu maksudnya adalah di mana struggle kita. Musuh PKR adalah sistem yang korup. Itu musuh PKR. Musuh PKR bukan PAS, musuh PKR bukan UMNO, musuh PKR bukan Bersatu, musuh PKR bukannya apa orang kata, bukannya pejuang, bukan. Musuh PKR adalah pendokong orang-orang, pendokong mereka yang pendokong kepada kepada sistem yang korup. Itu dia musuh-musuh PKR. Dan kalau kita faham musuh itu, kan, maka kita boleh melihat dalam konteks yang lebih luas. Okey, balik kepada cerita pengkhianat tadi. So, bila pengkhianat ini sudah mengkhianati musuh dia, sudah mengkhianati musuh kita, adakah dengan itu kita anggap dia sebagai hero? Kita kena persoalkan dia khianat kerana apa? So daripada situ, saranan saya mudah saja. Tempat bagi pengkhianat ini sepatutnya tidak ada pun dalam PKR, dalam DAP, dalam Amanah, dalam Pakatan Harapan. Dia nak bertanding dalam calon bebas, silakan bagi. Tapi jangan sekali-kali kita bagi kerusi kita kepada mereka. Di mana prinsip yang kita nak bawa? Di mana prinsip yang kita nak perjuangkan? Di mana prinsip yang kita laung-laungkan selama ini? Akhirnya mereka berjuang. So mereka bertanding atas tiket kita hanya kerana mereka berjaya khianat musuh kita. Tuan-tuan, habis itu yang kawasan itu, contohnya macam Sungai Udang, kawasan Idris Harun. Sungai Udang saya pun tak ingat nama tu. Yalah kot. Bagaimana dengan calon yang mungkin dah lama berusaha bekerja kat situ? Bagaimana dengan mereka yang mungkin dah bertahun jenteranya dibentuk kat situ? Bagaimana dengan kekuatan yang telah tampuk, yang telah dibina di situ selama bertahun-tahun? Mereka yang berusaha untuk mendapatkan kerusi dan bertanding melawan UMNO di situ. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Entah selepas ini yang UMNO pun memang takkan mengundi kita. Yang PKR yang kecewa, mungkin lepas tu akan buang undi, tak tolak orang kita. Kerana kita mengambil pengkhianat ini untuk jadi kita punya YB. Is, kalau menang Is macam mana? Tak kisahlah. PRU dulu kita menang. Lepas tu khianat kita yang kena, kita kena khianat, kita kena maki, kita yang dikatakan tak menunaikan janji, pengkhianat itu lompat, kita yang dapat nama buruk. Nama buruk tu kekal pada kita tau.
Dia orang dah lompat dah. Dia orang dah pergi, dah keluar daripada Pakatan Harapan. Tapi yang nama buruk itu kekalnya pada kita. Nama jahat itu kekalnya pada kita. So kalau nama jahat itu kekal pada kita, tuan-tuan, apa yang kita tak belajar lagi daripada pengkhianat dan pengkhianatan ini? Tak cukup ke orang kita ni? Saya tahu setiap DUN tu sekurang-kurangnya ahli yang berminat nak jadi calon 4-5 orang. Pilih orang lain lah. Sekurang-kurangnya 4-5 orang berminat nak jadi calon PKR di kawasan tersebut. Nama-nama calon dah ada. Pilihlah calon yang lain. Percayalah, tuan-tuan, dia menang bukan kerana dia Idris Harun. Dia menang kerana dia pakai logo UMNO. Memang kalau dia menang selepas ini, apa kekuatan dia ada? Sebab kekuatan dia semua tinggal dekat UMNO. Jentera dia semua tinggal dekat UMNO. Apa yang ada? Itu kadang-kadang kita terfikir juga kan, sampai bila kita nak julang pengkhianat ini, dan atas dasar apa? Atas dasar kerana kita kemaruk sangat nak menang, sehingga kita menggadaikan prinsip kita, sehingga kita melukakan hati-hati jentera-jentera kita. Ya, jentera kita ni orang tak besar, tuan-tuan, anak-anak kecil je. Mungkin tak ada jawatan, tak ada pangkat. Macam saya ni, tak ada pangkat, tak ada kedudukan, orang tak kenal pun, tak apa. Tapi jangan hanya kerana mereka kecil, kita anggap mereka kecil. Orang-orang kecil ni, tuan-tuan, kalau mereka bergabung, dia akan jadi satu ketumbukan yang besar. Dia akan jadi satu ketumbukan yang besar yang membentuk kekuatan kita yang sebenar-benarnya. Kesimpulan saya adalah udahlah kita meraihkan pengkhianat, tuan-tuan. Dia tidak ada dualiti dalam prinsip. Hanya kerana dia khianat kita tak boleh, dia khianat orang lain tak apa. Cukuplah kita meraihkan pengkhianat. Nak masuk PKR boleh, tapi kau takkan jadi YB. Kau duduk bawah dulu. Kau jadilah, buatlah jentera. Buktikan kesetiaan kau dahulu. Buktikan. Apa, ingat kau khianat dengan tu, masuk PKR kau akan jadi YB. Buktikan. Tapi kalau dia terpilih macam mana? Kalau dia terpilih, bukan saya, position saya boleh bagi pendapat. At the end of the day, dia orang yang buat keputusan. At the end of the day, the blood is in their hand. Anything happen, yang penting saya dah cakap apa yang saya dah cakap.